Hari ini, dengan khutbah yang bertajuk Jalan ke Syurga, marilah mengambil masa untuk belajar bersama. Melalui ajaran bahawa jalan menuju kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu sambil mematuhi firman yang diajarkan oleh Tuhan adalah jalan ke syurga. 함께 또 살펴보는 그러한 시간을 갖도록 하겠습니다. Pada hujung tahun 2019, ujian yang luar biasa datang kepada semua manusia di seluruh dunia. Penyakit baru yang tidak pernah didengar, yang disebut sebagai COVID-19, mulai membuat semua manusia di seluruh dunia menjadi suram. Ramai orang menyangka bahawa penyakit itu akan hilang dalam masa 2 atau 3 minggu. Namun, itu telah merebak dengan cepat di seluruh dunia. Dan lebih daripada 200 buah negara terjejas disebabkan COVID-19 sekarang. Setiap kali peristiwa seperti ini berlaku, semua manusia kelam kabut. Kita menghadapi aktiviti ekonomi, budaya dan seni di seluruh dunia terhenti. Serta aktiviti syarikat juga terhenti, sehingga banyak industri harus menghentikan semua operasinya. Oleh itu, ramai orang merasa sangat kecewa dan sedih dalam kehidupan seharian mereka dan berada dalam keadaan yang tidak ada masa depan. Ini akan berakhir 2 minggu kemudian. Ataupun ini mungkin berakhir pada musim bunga atau musim panas. Dengan demikian, 1 tahun telah berlalu dalam sekelip mata. Tahun 2021 juga sedang berlalu begitu cepat. Tidak tahu apa yang telah dilakukan pada separuh tahun ini. Setiap orang yang temui juga mengatakan perkara yang sama. Saya tidak tahu mengapa masa berlalu begitu cepat. Tanpa melakukan apa-apa, setahun telah berlalu atau 6 bulan sudah berlalu. Sebab mereka berkata seperti itu adalah kerana mereka kelam kabut. Ini bermaksud bahawa mereka tidak tahu ke mana arah kehidupan yang mereka harus tuju. Semua manusia berada dalam situasi ini. Kita perlu fikirkan perkara ini. Kita dapat mencari arah atau jalan dengan mudah. Sekiranya kita berada di tempat yang ada bangunan, atau gunung, atau kawasan yang dikenali. Namun, bayangkan anda berada di dalam sebuah kapal yang terapung di laut luas, yang tiada apapun di sana. Apabila anda tidak tahu ke mana harus pergi, untuk tiba di tanah di mana rumah anda berada, atau bagaimana anda dapat tiba di destinasi yang ingin anda tuju, apa yang akan anda rasakan? Jika anda bayangkan bahawa anda berada di tengah lautan luas seperti ini, anda akan berasa sangat cemas. Marilah kita bayangkan satu perkara lagi. Andaikan bahawa anda berada di tengah hutan yang penuh dengan rimbunan pokok dan semua pokok terperangkap dengan satu sama lain. Apabila anda tidak tahu ke mana arah anda harus pergi untuk tiba di kampung atau balik ke rumah, anda sedang berpusing-pusing di tempat yang sama walaupun banyak berjalan. Apakah yang paling anda perlukan? Marilah fikirkan satu perkara lagi. Di padang pasir yang tandus, yang tiada apapun di sana, dan kelihatan seperti tidak berpenghujung, tidak kira berapa jauh anda berjalan. Setelah berjalan selama 1 hari, 2 hari, anda masih berada di padang pasir yang sama. Apabila anda merasa terus kembali ke tempat yang sama, seperti objek yang berada di atas cakera berputar, apa yang paling anda perlukan? Walaupun anda pergi selama 1 jam, 2 jam, atau 10 jam, tetapi ada laut yang luas sahaja. Dan anda tersesat di laut yang tidak terbatas itu sekarang. Apabila anda merasa tiada jalan untuk dilalui, apa yang paling anda perlukan? Kalian semua, apa yang akan anda cari dalam situasi itu? Anda harus mencari Tuhan, bukan? Sekarang, marilah fikirkan perkara di bumi ini. Sekiranya kita tersesat di laut, di hutan, atau di padang pasir, yang kelihatan tidak berpenghujung,
Apa yang paling kita perlukan? 이 위에 우리가 얹혀져 있다면 우리에게 잘 실행 Jika kita mempunyai alat yang dapat menunjukkan arah seperti kompas, 있다면 lebih baik, bukan? 좀 낫겠죠. Dalam keadaan seperti itu, 어떤 상황이라도 alat itu akan menenangkan hati kita. 될 것입니다. 그렇다면 Pada masa kini, disebabkan pandemik COVID-19, manusia di seluruh dunia telah kehilangan arah, masa depan, atau kegembiraan dalam kehidupan mereka. 그리고 방황하고 있는 이런 어떤 Kalau begitu, apakah yang dapat berfungsi sebagai kompas dalam situasi ini? 무엇이겠느냐는 것입니다. Sama seperti kompas adalah apa yang diperlukan oleh orang yang tersesat di laut. 한 것이 나침판이라면 Sesuatu yang memainkan peranan yang sama dengan kompas bagi roh-roh yang mengembara ini 내용이 adalah firman Tuhan. 이 나침판과 같은 역할을 하는 것이 있다라고 한다면 하나님 말씀이라고 볼 수 있겠습니다. Sebab itulah penulis buku Mazmur berkata, 하나님의 firman-Mu itu pelita bagi kakiku 내 길에 dan terang bagi jalanku. 표현을 하셨죠. 앞뒤 Penulis buku Mazmur mengatakan bahawa ketika dia tidak dapat membezakan jalan, 내가 가고 tidak dapat mengetahui ke manakah harus pergi, dan tidak dapat melihat jalan yang ingin dilalui, 나를 firman Tuhan berperanan untuk membimbing dia ke jalan yang betul dan ke destinasi yang dimahukan. 역할을 하셨다고 이렇게 시편 기자는 말씀하고 있습니다. Marilah melihat firman buku Mazmur, bab 119, ayat 105. Firman-Mu itu menjadi apa? 뭐라고 했죠? Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 했습니다. Penulis buku Mazmur memberitahu kita 도무지 bahawa firman Tuhan berfungsi sebagai kompas rohani yang menuntun kita ke syurga. 놓여 있을 때 Ketika kita tidak dapat membezakan antara kiri dengan kanan, 판의 역할을 di jalan gelap, dalam keadaan kacau bilau. 했다라고 시편 기자는 알려주고 있습니다. 그리고 또 Tuhan juga berkata, 하나님은 온 세상에 hari bila seluruh dunia akan mengalami percubaan yang sama akan tiba. 오게 될 것이다고 했습니다. 계시록 Marilah melihat buku Wahyu bab 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. 하는 자들을 시험할 때라고 했습니다. 자, 코로나 Setelah COVID-19 bermula, 사람들의 iman semua orang terdedah. 납니다. Orang yang mempunyai semangat sementara, 열정을 가졌던 orang yang hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain, dan lain-lain. 하던 사람. Apabila hari percubaan tiba dan manusia yang tinggal di bumi dicubai pada masa yang sama, 이런 생각 mereka berada di tengah-tengah melakukan kebodohan. Ada orang yang mengembara dan yang lain tersesat. 지금 읽고 있는 어리석음을 범하는 가운데 있습니다. Tuhan telah menyatakan sejelasnya bahawa Dia akan mencubai semua orang yang hidup di seluruh dunia dengan cara yang sama. 하게 시험을 해보신다고 했습니다. Kalian semua, anda mesti lulus ujian kemasukan 가지 untuk memasuki universiti, betul? 그것이 통과하면 Setelah lulus peperiksaan perkhidmatan awam, 또이 kita dapat menjadi pegawai kerajaan, betul? Apabila Tuhan mencubai seluruh dunia, jika kita lulus ujian, kita semua akan pergi ke syurga. Ujian akan diberikan kepada semua manusia. 해본다고 했습니다. Nampaknya COVID-19 세계가 ialah ujian pertama 것은 yang menguji seluruh dunia pada masa yang sama. 전 세계 Ini kerana lebih daripada 200 buah negara di seluruh dunia terjejas secara serentak sekarang. 그런 내용이니까 말이죠. 그래서 Oleh itu, 오늘 pada hari ini, kita pelajari firman Tuhan yang bertajuk Jalan ke Syurga. 앞도 Apabila hadapan, 똑같고 belakang, 똑같고 kiri dan kanan kelihatan sama, tidak tahu apakah matlamat dan bagaimana kita dapat pergi ke destinasi. 이럴 때 Kita akan dapat mencari arah yang betul dan pergi ke destinasi kita. Sekiranya ada kompas, 하는 목적지까지 가는데 굉장히 도움이 되는 것. firman Tuhan akan membimbing kita 말씀이 ke arah yang betul 나침판이 되어서 sebagai kompas rohani. 내주시기 때문에 하나님께서 Tuhan berkata melalui penulis buku Mazmur, 속에서 firman-Mu itu pelita bagi kakiku 내 발의 등이요 dan terang bagi jalanku. 빛이니이다 하고 했습니다. Maksudnya, Tuhan memancarkan cahaya dan memainkan peranan sebagai pelita untuk menunjukkan jalan yang harus kita pergi, bukan? Sebab itulah Tuhan berkata dalam Alkitab bahawa kita tidak harus memandang rendah terhadap firman Tuhan 빼지도 dan 말고 menambah atau mengurangkan daripadanya.
Buku Wahyu bab 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Tuhan akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Tuhan akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Maksudnya, kita tidak harus menambah atau mengurangkan apa-apa, bukan? Ini kerana, sekiranya kita menambah atau mengurangkan sesuatu, itu akan menjadi kompas yang rosak. Agar firman Tuhan, yaitu kompas rohani, dapat memainkan peranannya dan berfungsi dengan baik, kita tidak harus menambah atau mengurangkan daripadanya. Kemudian kita akan dapat kembali dengan selamat ke syurga. Tuhan memberikan kita ajaran ini dalam buku Wahyu bab 22. Setiap kali kita merayau-rayau tanpa mengetahui jalan betul yang akan membimbing kita ke syurga, kita mesti berada dalam firman Tuhan dan mengikuti ajaran yang diberikannya. Oleh itu, apabila Yesus datang ke bumi ini pada 2000 tahun dahulu, Dia mengajar kita, sekiranya kamu ingin pergi ke syurga, kamu tidak harus menjalani jalan iman yang salah setelah keluar dari jalan ini. Marilah melihat buku Matius bab 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan syurga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku yang di syurga. Semua kehendak Tuhan terkandung dalam 66 buah buku Alkitab, iaitu firman-Nya, bukan? Jadi, melakukan kehendak Tuhan bermaksud mengikuti ajaran Tuhan tanpa menambah atau mengurangkan apa-apa daripada Alkitab. Dalam erti kata lain, inilah jalan yang membimbing kita ke syurga, bukan? Kalau begitu, apakah yang diajarkan oleh 66 buah buku Alkitab kepada kita pada hari ini? Untuk pergi ke syurga, bagaimanakah kita menetapkan koordinat dan apa yang harus kita ikuti? Marilah mencari ajaran yang penting ini dalam Alkitab. Marilah melihat buku Wahyu bab 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jika seseorang berada di atas laut, dan walaupun dia berlayar selama seminggu atau sebulan, hanya laut yang tidak berpenghujung terbentang di hadapannya, keadaan ini amat menyakitkan bagi dia. Bolehkah aku terus pergi ke arah ini? Adakah ini arah yang betul sekarang? Bukankah aku sedang berpusing di tempat yang sama? Banyak pemikiran yang berbeza akan mengelirukan dan menyukarkan kita. Namun, Tuhan berkata, apabila situasi seperti itu berlaku, jangan berfikir terlalu banyak. Datanglah kepadaku. Roh dan pengantin perempuan berkata, datanglah ke arah yang mana dapat kamu melihat kami. Apabila pergi ke arah itu, kita dapat pergi ke syurga yang kita inginkan. Destinasi kita ialah syurga. Janganlah melihat hal-hal yang lain. Apabila hati kita terganggu dan kita merasa kehilangan arah, kita harus pergi ke roh dan pengantin perempuan yang berkata, marilah. Alkitab berkata, barang siapa yang mendengarnya, barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Walaupun kita ingin pergi ke kerajaan syurga yang abadi, kita merasa kehilangan arah dan tersesat dengan berfikir, dapatkah aku pergi ke syurga jika aku terus bertindak seperti ini? Bukankah aku berpusing di tempat yang sama? Namun, roh dan pengantin perempuan berkata, jangan tinggal di tempat yang sama, tetapi datanglah kepadaku. Marilah kita mencari salah satu sebab kita harus pergi kepada Tuhan di dalam buku Yohanes bab 14. Buku Yohanes bab 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapaku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali
dan membawa kamu ke tempatku, 너희도 있게 하리라. supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu ke mana engkau pergi. 그 길을 Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, 내가 akulah apa? 뭐라고 했죠? Jalan dan apa? 내가 곧 뭐라고 Kebenaran 진리요. dan apa? 내가 곧 뭐라고 Hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 올 자가 없느니라 하고 했습니다. 우리가 Untuk pergi ke kerajaan syurga abadi yang Tuhan diami, 나아가기 위해 kita mesti pergi melalui Yesus Kristus. 그리스도를 통하고 Menurut firman buku Wahyu bab 22, 주신 말 roh dan pengantin perempuan sedang membimbing kita, berkata, dia ada jalan yang lain. Janganlah melihat arah yang lain. 수많은 Semua itu hanyalah khayalan sahaja. 불과한 것이다. 나를 보고 Lihatlah aku dan datang kepadaku. Akulah jalan yang kamu cari. 이렇게 지금 하나님께서는 안내하고 계십니다. 우리가 Di atas jalan iman, apabila kita merasa kecewa, seolah-olah kita terapung-apung di laut yang tidak berpenghujung, 밀림 정글 속에서 헤매이는 atau merasa seolah-olah kita tersesat di dalam hutan, 망하고 답답하고 힘들 때 atau merasa seolah-olah kita berjalan di padang pasir yang tidak berkesudahan, 어떤 상황 속에 답답한 것이냐 kita seharusnya tidak menumpukan perhatian pada situasi seperti ini. 다른 것을 보면 안 됩니다. 우리 믿음 Saya berfikir, kita mungkin menghadapi situasi seperti ini dalam kehidupan iman kita. Namun, apabila anda menghadapi percubaan yang datang kepada semua manusia di dunia ini, lihatlah Bapa dan Ibu. 내가 Jika kamu mengenali siapakah aku, 알았더라면 kamu semua akan bertanya kepada aku. 내게 물었을 것이다. Jika kamu mengenali siapakah aku, kamu semua akan datang dan meminta kepada aku. 구했을 것이다. Hari ini, 우리가 orang berfikir bahawa jika Yesus yang datang pada 2000 tahun dahulu itu muncul di bumi ini, 문제들이 semua masalah agama yang sukar akan diselesaikan dalam sekelip mata. 그러나 Namun, walaupun Yesus itu telah datang ke bumi ini, 오늘날 이 situasi itu masih sama hingga sekarang. 좀더 달라진 Tiada yang berubah. Orang ramai akan memfitnah Yesus itu 회방할 melalui internet 사회 atau kabar angin jahat 여론을 통해서 참 dan menolak gereja benar melalui pendapat awam. Bahkan satu perkara pun tidak akan berubah. Namun, walaupun dalam keadaan seperti itu, kita akan dapat mencari jalan yang betul jika kita memandang terhadap Bapa dan Ibu, serta memiliki iman seperti Petrus, Yohanes, dan Rasul Paulus yang percaya bahawa semua harta hikmat dan pengetahuan tersembunyi di dalam Kristus. 많은 사람들이 결국 길을 제대로 찾고 영원한 66 buah buku Alkitab mengajar kita 그 가르침이 arah betul yang membimbing kita ke syurga. 가르친 내용이라고 볼 수 있겠습니다. Bagaimana Petrus dapat mencari jalan ketika dia berada di atas laut luas? 요한은 Bagaimana Yohanes dapat mencari jalan ketika dia berada di atas laut luas? 사도 바울 Bagaimana Rasul Paulus mencari jalan ketika dia tersesat di dalam hutan? 어떻게 그 길을 찾았는가? 전부가 Mereka semua dapat mencari jalan yang betul dengan cara yang sama. 오직 한 가지였습니다. 내게 Mereka semua mentaati firman Tuhan. Datanglah kepadaku. 오늘날 Kita semua yang hidup pada zaman Roh Kudus pada hari ini mesti mendengar suara roh dan pengantin perempuan 어디로 인도하다 serta mengikut mereka ke mana sahaja mereka pergi. 망망 Inilah satu-satunya jalan bagi kita untuk cepat keluar dari masa kesakitan 시간에서 tanpa menderita dan merasa kecewa walaupun berada di laut luas. 계시록 Wahyu bab 22 ayat 17. 성령과 신부께서 Datanglah ke gereja 그 교회를 yang ada roh dan pengantin perempuan. 그리고 계시록 Menurut buku Wahyu bab 14 ayat 1, 어린 양이 anak domba berada di mana? Alkitab mengatakan bahawa 시온이라 Roh Kudus tinggal di Sion. 시온에 와서 Oleh itu, kita harus datang ke Sion untuk mencari bapa dan ibu dengan cepat. 하나님의 것 Inilah kehendak Tuhan. 시편 Marilah melihat buku Mazmur bab 24 ayat 1. 땅 Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya 하는 자가 dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. 여호와의 Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? 거룩한 곳에 Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? 계시록 14장에 Di dalam buku Wahyu bab 14, ada orang yang berdiri bersama dengan anak domba di gunung Sion. 그들은 Apakah ciri-ciri yang mereka miliki? 어린 양이 Mereka memiliki iman yang mengikut anak domba ke mana sahaja dia pergi.
Mereka ialah orang yang tidak akan sesat. Mereka tidak akan sesat kerana selalu memandang bapa dan ibu serta mengikut jalan yang bapa dan ibu jalani. Namun, orang lain mengembara kerana tersesat. Mereka bertanya, adakah ini jalan yang betul? Atau adakah itu jalan yang betul? Untuk mencari jalan yang betul, mereka pergi ke timur, barat, utara dan selatan serta mengembara dari laut itu ke laut ini. Tetapi mereka semua gagal pada akhirnya. Kita mesti betul-betul memahami suara roh dan pengantin perempuan yang memanggil berkata, marilah. Kita mesti selalu menetapkan mata kita terhadap Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Walaupun menghadapi banyak halangan yang membuat roh kita mengembara di atas jalan iman. Oleh itu, kita dapat mengikuti mereka ke mana sahaja mereka pergi. Jika kita memandang ke arah lain ketika mereka menuju ke kanan, kita akan tertinggal. Kita tidak harus melakukan kebodohan seperti ini. Kita mesti menjadi orang yang selalu sedia untuk mengikut mereka ke mana sahaja mereka pergi. Marilah melihat ayat 3 sekali lagi. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Apakah yang menyenangkan Tuhan? Apakah anugerah yang akan saya terima di syurga? Kerajaan syurga kita adalah tempat jenis apa? Di sana tiada kematian dan perkabungan, tetapi hanya ada kehidupan kekal, berkat, dan kemuliaan buat selama-lamanya. Saya ingin pergi ke tempat itu secepat mungkin. Inilah orang yang tidak menyerahkan dirinya pada kesia-siaan. Hanya orang seperti itu dapat pergi ke arah betul yang roh dan pengantin perempuan bimbing, bukan? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, iaitu kesia-siaan dalam berisi Alkitab yang terbuka dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat 5. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Tuhan yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan Yakub, Selah. Kita mesti sentiasa bertanya kepada Tuhan, mencari kehendak-Nya, dengan berfikir, apakah yang menyenangkan Tuhan? Adakah saya segera mengikut jalan yang betul dengan hati yang taat? Adakah saya menganggap suara Tuhan penting atau tidak peduli terhadapnya? Kita mesti berfikir tentang hal-hal ini dengan serius. Menurut ramalan Alkitab, kita berada dalam keadaan bangsa-bangsa akan takut dan bingung pada zaman ini. Firman ini tertulis di dalam buku Lukas bab 21. Kita tidak harus sesat dalam situasi ini. Kita tidak akan sesat kerana Tuhan akan menjadi jalan. Dan firman-Nya membimbing serta memimpin kita ke kerajaan syurga. Alkitab memberitahu kita bahawa kita harus mencari Tuhan Roh Kudus dan pengantin perempuan, iaitu Ibu Syurgawi Yerusalem baru yang tinggal di Sion. Agar kita dapat menjadi anak-anak syurgawi yang pergi ke arah jalan kehidupan kekal dan kerajaan syurga. Walaupun semua situasi yang kita hadapi menyakitkan dan menyusahkan kita, saya berharap agar kita semua dapat menjadi anak-anak syurga yang mencari bapa dan ibu serta menuju ke arah tempat bapa dan ibu berada. Kerajaan syurga sudah dekat. Saya katakan sebentar tadi, orang yang telah lulus peperiksaan perkhidmatan awam akan menjadi pegawai kerajaan. Orang yang lulus ujian imamat diraja syurgawi akan menjadi imamat diraja tidak lama lagi. Melalui proses ujian, kita akan menjadi orang yang lulus atau orang yang gagal. Sehingga sekarang, semua anak Sion telah mengikut jalan bapa dan ibu sebaiknya dalam iman terhadap mereka. Tuhan menyuruh kita untuk mematuhi perintah yang diberikannya agar kita tidak akan tersesat di laut luas, bukan? Walaupun kita tidak taat, itu tidak dapat mempengaruhi Tuhan. Bukankah ini tertulis di dalam buku Ayub? Tertulis, jika kamu benar atau jahat, apa yang akan mempengaruhi Tuhan?
Itu tidak memberi kesan. 하나님으로 Itu tidak memberi kesan kepada Tuhan, 우리로서는 tetapi memberi kesan yang besar kepada kita. 이 천국 Dalam perjalanan ke syurga, apabila kita menghadapi kesusahan, 어머니 말씀이 어떠했는지 kita perlu melihat bagaimana nenek moyang iman dapat mengatasinya 성경 말씀을 dengan melihat firman Bapa dan Ibu melalui Alkitab. 어떻게 극복했는지 Bagaimana Daniel dapat mengatasinya. 요셉은 Bagaimana Yusuf dapat mengatasi situasi yang tidak adil itu. 극복했는지 Bagaimana Rasul Petrus, 예수님께서는 Paulus, 어떤 가르침을 dan Yohanes dapat mengatasinya. 그들은 어떻게 극복했고 Serta apakah ajaran yang Yesus berikan kepada kita? 극복했는지 Kita mesti terus mempelajari jalan itu 자꾸 우리가 melalui nenek moyang iman kita. 되겠습니다. Kita mesti melihat jalan apa yang Nuh dan Abraham jalani. 아브라함은 어떤 Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang menerima Yesus mengambil jalan apa? 어떤 길을 걸었고 Dan jalan apa yang Rasul Paulus lalui? 초대교회 성도 Orang kudus gereja awal berusaha dan menderita begitu banyak, membiarkan diri mereka diseksa 구차히 dan tidak mahu menerima pembebasan. 라고 하시는 Sambil melihat firman ini, melalui buku Ibrani bab 11, 보면서 망망대해 kita harus membuang semua ini. 나침판 없이 Perasaan berada di laut luas. Perasaan mengembara di dalam hutan. 모래 사막을 Perasaan berjalan di padang pasir yang luas tanpa kompas. 다 털어내야 되겠습니다. 이 Melalui COVID-19, 온 세상이 지금 seluruh dunia menghadapi ujian besar. 받고 있습니다. 이런 Dalam keadaan ini, 더 iman kita dapat membesar lebih lagi. 성장할 수 있도록 말이에요. 아버지를 Mencari bapa dan ibu syurgawi adalah kunci terpenting untuk mencari jalan ke syurga. 가장 중요한 핵심인 Saya berharap agar semua ahli keluarga Sion dapat pergi ke syurga dengan mengikut bapa dan ibu ke mana sahaja mereka membimbing kita. 부탁드리겠습니다. Sambil memperingati kuasa Sang Pencipta, 복된 창조 kita harus ingat bahawa bapa dan ibu menciptakan langit, bumi, dan segala yang ada di dalamnya. Mengharapkan semua ahli keluarga Sion akan memahatkan firman ini dalam hati sekali lagi dan memasuki kerajaan syurga. Saya tamatkan khutbah hari ini. Sekian, terima kasih.